Baik, hadis yang ke-15, sebaik-baik suami. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik terhadap isterinya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap isteriku. Masya Allah. Ini merupakan perkara yang sangat-sangat yang sangat-sangat penting untuk menjadi prinsip kepada seluruh kaum lelaki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita mengatakan sebaik-baik kalian ialah orang yang terbaik kepada isterinya, dan aku orang yang terbaik kepada isteriku. Maka hendaklah kita mengambil contoh tauladan daripada kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita memerah susu haiwan ternaknya untuk keluarga. Nabi kita menambat binatang tunggangannya. Nabi kita menjahit kasutnya sendiri. Nabi kita menampal pakaiannya. Masya Allah. Maka itu perbuatan-perbuatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang pemimpin yang unggul, merupakan seorang nabi dan rasul, merupakan seorang yang masya Allah dihormati dan disegani. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepribadian yang sangat baik, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam melayani para isterinya dengan layanan yang baik. Selepas asar, baginda sallallahu alaihi wasallam akan berziarah. Kalau Nabi kita ada di kota Madinah, tiap-tiap asar, selepas solat asar, Nabi kita akan pergi daripada satu rumah kepada satu rumah para isterinya, bertanyakan khabar dan hal keadaan mereka. Dan rumah terakhir yang Nabi kita sampai adalah tempat rumah di mana giliran Nabi kita bermalam. Begitulah keadilan Rasulullah SAW. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, yakhdumu nafsahu. Kata Sayyidah Aisyah, Nabi kita berkhidmat untuk dirinya sendiri. Masya Allah. Ini peringatan kepada para suami. Dan kita dalam hal keadaan sekarang ini, masya Allah, kita berada dalam situasi semuanya di rumah. Dulu masya Allah suami keluar bekerja, isteri di rumah dan sebagainya. Tapi sekarang ini semua di rumah. Dan bukan sekadar kita aja ada di rumah, anak-anak pun ada di rumah. Sekarang ni kita bukan hanya kena pandai satu subjek aja, semua subjek kita kena pandai. Sebab apa? Anak-anak buat kerja sekolah semua rujuk pada kita, masya Allah. Baru kita tahu macam mana susahnya guru-guru mengajar di sekolah. Saat berada di rumah ni. Dan begitu juga tugas kita sekarang ni, masya Allah, bertambah hebat lagi. Bukan sekadar jadi guru semua subjek, kita jugalah pakcik kantin, kita jugalah makcik kantin, kita jugalah guru disiplin, kita semua. Nak mendisiplinkan anak-anak yang ada di rumah. Jadi peranan bapa sangat-sangat penting. Peranan suami sangat-sangat penting untuk ahli keluarganya. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam tunjukkan sebaik-baik akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada masa Nabi kita bergurau, ada masa Nabi kita berlumba lari dengan Sayyidah Aisyah. Ada masa bila Sayyidah Aisyah keletihan dan dalam hal keadaan marah, Nabi kita bercanda, bergurau. Ada masa masya Allah penuh romantis kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada masa Nabi kita menjahit pakaian, ada masa Nabi kita buat air sendiri, masya Allah. Zaman kita merupakan zaman yang lebih-lebih lagi dituntut para suami memahami para isteri semua. Kalau dengan di zaman lapisan atuk nenek kita dahulu mungkin yang bekerja hanyalah ayah, dan yang menguruskan hal-hal keadaan rumah adalah isteri keseluruhannya. Tetapi di zaman ini, apabila suami dan isteri bekerja, masya Allah, maka pada ketika itu para suami kena lebih prihatin kepada isteri masing-masing. Ada masa kena bantu untuk
untuk basuh pakaian. Nabi kita yafli thawbah, Nabi kita basuh pakaiannya sendiri, masya-Allah. Jadi bukanlah satu perkara yang sebagai kita katakan menjatuhkan maruah. Dan kalau ada imam-imam kita, kawan-kawan kita tolong sidai baju di rumah, jangan duk ambil gambar pergi share pula dalam grup rukun tetangga. Masya-Allah, cuba tengok ni, tuan imam kita pun dah kena queen control. Jangan buat macam tu. Sebab imam nak melaksanakan salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada isterinya sendiri. Kehidupan yang dipenuhi dengan ketenteraman jasmani dan rohani, penuh dengan keimanan dan kemesraan adalah harapan setiap orang. Dengan akhlak yang baik dari kedua pasangan suami isteri, terutamanya suami sebagai ketua keluarga, mempengaruhi keharmonian rumah tangga. Peranan suami sangat-sangat penting sekali, kerana dengan suami boleh mendisiplinkan anak-anak. Kadang-kadang anak-anak kalau mamanya panggil bangun subuh, dengar suara mama, baik kata bangun, tapi tak bangun juga. Tapi kalau dengar suara ayah aja langsung lompat bangun. Maka di situ menunjukkan betapa pentingnya peranan ayah. Maka dengan sebab itu kita kena muhasabah. Dah lama berkahwin ni macam mana dengan Rasulullah SAW bimbing Sayyidah Aisyah, Nabi kita bangun sembahyang malam bukan sekadar Nabi kita bangun seorang, tetapi Sayyidah Aisyah ikut sekali. Bukti Sayyidah Aisyah ikut sekali ialah Sayyidah Aisyah dapat tahu Nabi kita solat berapa rakaat. Kalau sekadar Sayyidah Aisyah tidur, pejam mata, kejap-kejap jeling tengok Nabi aja, Sayyidah Aisyah takkan tahu. Sayyidah Aisyah tidak akan tahu berapa banyak rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah boleh bagi tahu pula, ya Rasulullah, kenapa tadi sujud lama sangat? Sebab apa? Sebab Sayyidah Aisyah ikut sama. Maka begitulah hal keadaan yang sepatutnya kita semua melaksanakannya dalam kita membimbing anak isteri kita. Maka dengan sebab itu dalam sebuah hadis saudara Ridauddin Ishaq, masya-Allah, ni sahabat lama saya, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan kita semua. Baginda sallallahu alaihi wasallam bimbing isterinya dengan solat malam sekali. Sebab itu Nabi kita katakan, rahimallahu rajulan yaqumul lail wa ayqadha ahlah. Allah Subhanahu wa taala merahmati, Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang lelaki yang bangun solat malam dan dia mengejutkan ahlinya, yakni isterinya, untuk solat sekali. Dan apabila isterinya enggan bangun, maka dia merenjiskan air pada wajah isterinya, memujuk untuk bangun. Renjis air itu gambaran Nabi ialah pujuk dan mengejutkan dalam hal keadaan penuh dengan kasih sayang. Kalau simbah air satu baldi itu bukan kasih sayang. Jadi maksud merenjiskan air itu bermaksud ialah penuh kasih sayang. Jadi dengan Nabi kita solat malam, Sayyidah Aisyah juga ikut solat malam. Kadang-kalanya Sayyidah Aisyah tidur, kadang-kalanya Sayyidah Aisyah ikut solat malam. Sebab itu Sayyidah Aisyah dapat maklumkan Rasulullah solat lama, Rasulullah masya-Allah banyak rakaat. Nabi kita solat mula-mula duduk, kemudian 40 ayat hampir-hampir 40 ayat. Nabi kita nak rokok baru Nabi kita bangun berdiri. Ini perihal dalam solat malam, solat sunat, maka tidak mengapa. Nabi kita pada awalnya takbir duduk dulu, baca Fatihah, baca surah dalam keadaan duduk. Kata Sayyidah Aisyah, apabila 40 ayat hampir kepada rokok, baru Nabi kita bangun. Kalau Sayyidah Aisyah duduk tidur aja, Sayyidah Aisyah takkan tahu. Maka ini menunjukkan satu bukti bahawa Sayyidah Aisyah adalah orang yang ikut solat malam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengetahui hal keadaan solat baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah juga kita
isteri yang telah kita ambil daripada ayahnya, Masya Allah, menjadi keluarga kita, ya, yang kita bela, maka pada ketika itu, ya, kita nak bahagia dengannya, bukan hanya sekadar dalam kebahagiaan dunia sahaja, tetapi kita nak bahagia sehinggalah pada hari akhirat. Maka dengan sebab itu, ya, adalah suatu kesalahan ataupun suatu yang kurang baik kalau saat dengan dah 20 tahun kahwin, 30 tahun kahwin, tapi tak pernah dengar isteri sendiri baca Fatihah macam mana. Ya, bimbang. Kalaulah, ya, kalaulah bimbang kalaulah, ya, kita tak menanggung, tak menunaikan tanggungjawab, ya, kepada ahli keluarga kita. Ahbabuna fillah, ya, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan mereka yang, ya, menjadi orang yang terbaik kepada, ya, kepada para isterinya. Dalam hadis yang lain Nabi kita katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Orang yang imannya paling sempurna di antara kamu kaum mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada isteri-isterinya.